Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurwardah Habibah binti Fazil dan hari ini saya bersama rakan-rakan akan membuat pembentangan mengenai pengurusan harta lukatah menurut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaza Adina binti Suhairi dari kelas 3L. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Khadijah binti Zaili Ikram. Nama saya Siti Narismaniza binti Ismail. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Abdul Muthlib. Nama saya Ili Natasha binti Abdul Razak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zaid bin Muhammad Zahri. Saya dari kelas 3L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan pembentangan harta lukatah dengan abstrak. Abstrak terdapat latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian dan dapatan kajian. Pertama sekali, saya akan mulakan dari latar belakang kajian dan penyataan masalah. Zaman moden ini semakin banyak populasi masyarakat dan apabila makin banyak populasi masyarakat, ini bermaksud bahawa makin banyak harta yang wujud di dunia, terutama sekali di negara kita Malaysia. Semakin banyak harta, semakin banyak lambakan harta yang tidak berpemilik. Seterusnya, saya akan masuk kepada objektif kajian. Objektif kajian ini membincangkan prosedur dan cara menguruskan harta lukatah berdasarkan hukum Islam dan amalan di negeri-negeri Malaysia. Bagi mencapai objektif yang baru saya katakan tadi, kami telah menggunakan beberapa metodologi. Yang pertama ialah jurnal dan artikel. Metodologi ini digunakan untuk mengkaji hal-hal berkenaan harta lukatah. Kami dapati proses pengurusan harta lukatah terikat dengan akta undang-undang dan fatwa. Seterusnya, hadis dan dalil yang telah kami kaji juga telah menyatakan bahawa proses pengurusan harta lukatah haruslah mengikut prosedur yang sepatutnya. Akhir sekali, fatwa dan hukum syarak yang telah kami kaji juga menegaskan tentang prosedur pengurusan harta lukatah. Di sini jelas kita dapati bahawa prosedur pengurusan harta lukatah tidak seharusnya dipandang sambil lewa. Berdasarkan metodologi yang telah kami gunakan, kami dapati bahawa prosedur pengurusan harta lukatah adalah senang untuk diikuti dan diamalkan oleh masyarakat. Proses pengurusan harta lukatah mempunyai pelbagai pilihan. Harta lukatah juga adalah perkara yang perlu diambil berat kerana harta tersebut adalah milik seseorang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Meskipun pemilik harta lukatah tersebut diketahui siapa pemiliknya, ianya juga harus dipulangkan mengikut prosedur. Baiklah, saya mulakan isu perbincangan kita pada hari ini dengan tinjauan umum terhadap lukatah. Konsep harta adalah membawa maksud harta barang-barang yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai. Setiap harta yang wujud di muka bumi inilah mestilah mempunyai pemiliknya dan bertuan kepada kepunyaan seseorang. Harta lukatah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu daripada segi syarak dan juga daripada segi bahasa. Daripada segi bahasa, harta lukatah membawa maksud harta yang telah dijumpai di atas atau di bawah tanah, manakala bagi segi syarak, ia membawa maksud harta yang telah dijumpai di sesuatu tempat yang tidak bertuan, tidak dijaga dan tidak diketahui siapakah pemiliknya. Secara umumnya kita dapat mengetahui bahawa harta lukatah ini adalah harta yang hilang dari pemiliknya dan telah dijumpai oleh seseorang selain daripada tuannya. Lukatah juga boleh ditafsirkan sebagai harta tanpa yang dihormati dan ditemui di kawasan yang tidak sepatutnya disimpan dan orang yang menjumpainya tidak tahu menahu siapakah pemilik harta tersebut. Antara contoh yang boleh kita kaitkan dengan harta lukatah ini adalah apabila seorang Muslim itu menjumpai sesuatu harta di sesuatu kawasan yang tidak sepatutnya dan dia tidak tahu menahu siapakah pemilik atau tuan kepada harta tersebut. Oleh itu, beliau perlulah mengambilnya dan menyerahkannya kepada tuan pemiliknya ataupun serahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya.
Baiklah, yang seterusnya kita dapat lihat apakah rukun bagi harta lukata. Dia mempunyai dua rukun, iaitu yang pertama orang yang mengambil dan bukti barang temuan. Orang yang mengambil ini atau kita boleh katakan dia sebagai multaqid ialah orang yang menemui harta yang tidak tahu siapakah pemiliknya. Oleh itu, multaqid ini mestilah mempunyai 4 sifat, iaitu yang pertama, orang yang menemui itu mestilah bersifat merdeka, ia tidak berstatus hamba kepada seseorang. Yang kedua ialah orang yang baligh, kerana orang yang tidak baligh ini ia adalah dikategorikan sebagai minor dan masih tidak mencapai akal balighnya. Dan yang ketiga ialah merasakan tenang, iaitu orang yang menemui barang tersebut mestilah merasakan tenang apabila menjumpai harta tersebut. Hal ini adalah untuk bagi mengelakkan beliau merasakan apa-apa perasaan pengkhianatan terhadap harta lukatah yang dijumpainya. Dan yang keempat iaitu sifat yang penemui itu merasa adil apabila dia menjumpai harta tersebut. Apabila orang yang mengambil atau orang yang menemui harta lukatah ini tidak mencukupi 4 sifat tersebut, maka hakim di mahkamah boleh menyerahkan harta tersebut terus kepada pihak yang berkuasa. Dan rukun yang kedua ialah barang temuan. Barang temuan ini juga adalah bukti barang temuan ini juga adalah boleh dikategorikan kepada 4 sifat, iaitu sifat yang pertama adalah barang itu dapat disimpan lama seperti emas, perak. Oleh itu, penemunya mestilah memberitahu kepada khalayak umum tentang sifat jumlah bilangannya dan juga timbangan, tetapi beliau tidak boleh menyatakan secara keseluruhannya. Hal ini adalah untuk bagi mengelakkan bukan pemiliknya itu telah mengaku itu adalah barangnya. Dan yang kedua ialah barang yang tidak dapat bertahan atau disimpan lama. Oleh itu, penemunya itu boleh menggunakan barang tersebut dan menggantikan dengan yang baru dalam bentuk barang yang asal ataupun dalam bentuk wang kepada pemilik barang atau harta tersebut. Dan kategori yang ketiga ialah barang yang tidak dapat tahan lama tetapi boleh bertahan lama sekiranya ada usaha daripada orang yang menemuinya itu. Contohnya adalah barang tenusuk. Apabila kita sebagai orang yang menemukan harta tersebut, apabila kita berusaha untuk menyimpan harta yang atau bahan seperti susu tenusuk itu dan ia dapat bertahan dengan lebih lama sehinggalah kita dapat menemui siapakah pemiliknya. Dan kategori yang keempat ialah barang yang memerlukan nafkah, contohnya manusia dan juga haiwan. Manusia ini adalah apabila kita menemui seorang anak kecil yang tidak tahu siapakah walinya, kita mestilah menjaganya dengan memberi makan, memberi tempat tinggal dengan sempurna sebelum kita menjumpai siapakah pemilik anak kecil tersebut. Dan yang kedua iaitu binatang. Binatang ini juga boleh dibagikan kepada dua, iaitu binatang yang masih kecil atau binatang yang telah kuat. Binatang yang masih kecil ni mestilah kita jaga dengan baik untuk mengelakkan dia daripada diserang oleh haiwan-haiwan atau binatang yang ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaza Adina binti Suhairi dan saya akan menerangkan tentang hukum pemilikan harta lukatah. Hukum pemilikan harta lukatah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk difahami oleh setiap manusia di muka bumi ini. Ini agar untuk mengetahui setiap langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya menjumpai harta lukatah ataupun perkara-perkara yang perlu dielakkan sekiranya menjumpai harta tersebut. Secara asasnya, sekiranya harta tersebut dijumpai oleh seorang Muslim dan mempunyai niat yang baik dan mempunyai niat yang penuh bertanggungjawab untuk menjaga harta tersebut, maka hukumnya adalah digalakkan. Ini supaya untuk mengelakkan daripada harta tersebut diambil oleh orang fasik. Barangan tersebut diambil dan dijaga supaya tidak dijumpai oleh orang fasik. Dikatakan sebagai contoh orang-orang yang akan menggunakan harta tersebut untuk perkara-perkara yang kurang berfaedah. Sebagai contohnya, sekiranya terjumpa seutas gelang emas dan selepas itu
orang-orang fasik tersebut ingin menjual ataupun melakukan sebarang cagaran dan menggunakan wang tersebut untuk perjudian ataupun membeli perkara-perkara yang kurang berfaedah seperti dadah. Okey, berbeza mengikut pendapat, saya akan mulakan dengan Ibn Hubair. Ibn Hubair mengatakan hukumnya digalakkan sekiranya harta tersebut ditemui berada di kawasan yang kurang selamat. Kawasan kurang selamat ini boleh dikatakan sebagai kawasan yang sesak ataupun kawasan yang dikhawatiri akan diambil oleh orang-orang yang kurang bertanggungjawab seperti orang fasik tadi. Pendapat kedua pula ada mengatakan bahawa tidak perlu diambil harta tersebut sekiranya memikirkan ataupun mengagakkan bahawa barang tersebut tidak akan hilang dan akan dicari oleh hak pemilik harta tersebut. Sekiranya barang tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting buatnya. Terdapat juga ulama berpendapat hukumnya wajib untuk menyimpan harta lukatah tersebut daripada membiarkan harta tersebut dibiarkan sia-sia begitu saja. Kerana kemungkinan harta lukatah tersebut boleh digunakan untuk sesuatu yang lebih berfaedah ataupun diberikan kepada orang-orang yang miskin. Harta pendapat fuqaha ada mengatakan bahawa sekiranya barang yang tersebut itu dijumpai oleh orang kaya, maka hukumnya adalah haram ataupun tidak boleh diambil olehnya dengan memberikan harta tersebut kepada orang yang lebih memerlukan seperti orang miskin ataupun orang yang kurang mempunyai apa-apa di atas muka bumi ini. Jadi itu adalah hukum pemilikan harta lukatah yang berbeza mengikut pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilin Natasha binti Abdul Razak dari kumpulan 3. Hari ini saya akan menerangkan poin 2.2 dasar hukum lukatah dan 2.3 tempoh hibahan. Barang yang ditemui atau dari bahasa Arabnya ialah harta lukatah mendapat beberapa pendapat dari ulama yang berbeza. Ada yang mengatakan sunnah jika harta tersebut berada di tempat yang selamat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya mengenai harta lukatah emas dan perak. Beliau lalu menjawab, kenalilah pengikat dan keemasannya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika kamu mengetahui pemiliknya, gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikanlah kepadanya kembali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Imam Malik dan kelompok Hanabilah menyatakan hukumnya makruh jika individu yang mengambil itu bersifat cuai ke atas harta tersebut. Hukum harus jika di tempat yang tidak mempunyai kegusaran untuk meninggalkan harta tersebut. Ia juga jatuh haram jika individu itu akan berlaku khianat terhadap harta tersebut. Sebagai contoh, terjumpa seutas rantai dan menjualnya tanpa mendapat persetujuan dari pemilik asal. Ianya wajib jika dalam kalangan orang yang kurang dipercayai dan hanya imam yang mampu berlaku adil dan saksama terhadap harta yang ditemui tersebut. Seterusnya, tempoh hibahan. Tempoh hibahan adalah bergantung kepada nilai barang tersebut. Sebelum dijadikan barang persendirian, harta tersebut dihibahkan selama setahun atau kurang mengikut kepada nilai barangan tersebut. Hibahan dilakukan dalam talian atau secara dalam kertas, sebagai contohnya menampal iklan dan papan notis masjid di dalam surat khabar dan sebagainya. Sekian daripada saya. Kita akan terus poin yang ketiga. Okey, seterusnya ialah pengurusan harta lukatah. Jika kita lihat di sini, ada 3 jenis barang yang dituntut atau hilang dan pengurusannya. Yang pertama ialah binatang, yang kedua ialah barang di kawasan tanah haram dan yang ketiga ialah makanan. Pertama, binatang. Binatang ada 2 jenis, sama ada kita menjemurkan kambing ataupun kita menjemurkan unta. Jika kita menjemurkan kambing, prosedur pengurusannya adalah sama, iaitu membuat hibahan. Jika ada pemilik yang datang menuntut, kita haruslah memberi kepadanya. Jika kita hendak menyimpan barang tersebut, maka boleh. Tetapi jika kita menemukan unta,
haram bagi kita untuk menjadikan unta itu sebagai hak milik kita, kerana boleh dijadikan unta itu tersesat untuk mencari makan, minum atau sebagainya. Yang kedua ialah barang di kawasan tanah haram. Jika kita terjumpa barang di kawasan tanah haram, kita mengambil keputusan untuk mengambil barang tersebut dan membuat hebahan, itu tak apa. Tetapi jika kita berniat untuk mengambil barang tersebut dan menjadikan ianya hak milik kita, maka hukumnya adalah haram. Okey, yang ketiga ialah makanan. Jika kita menjumpakan makanan, kita boleh membuat keputusan sama ada untuk makan makanan tersebut ataupun buang. Jika kita mengambil keputusan untuk makan, maka jika ada pemilik yang datang dan menuntut makanan tersebut kembali, kita haruslah membayar kepada pemilik tersebut harga yang setimpal dengan apa yang kita makan. Okey, yang seterusnya ialah tindakan yang diambil terhadap barang yang hilang. Ada dua tindakan, sama ada kita ambil ataupun tidak ambil. Saya akan menerangkan jika kita mengambil barang tersebut. First thing yang kita akan buat ialah umum. Maksudnya di sini kita haruslah mengumumkan kepada orang ramai, membuat hebahan tentang barang yang hilang yang kita jumpa. Jika ada pemilik yang datang kepada kita dan menuntut kembali barangnya, kita haruslah memulakan semula kepada pemiliknya. Jika selepas setahun hebahan dibuat, tidak ada sebarang tuntutan, yang pertama kita haruslah membuat tanda-tanda. Maksudnya di sini, jika kita jumpa lembu dan kita juga ada lembu di rumah, kita haruslah membuat tanda kepada barang yang hilang tersebut, seperti lekatkan pelekat dekat lembu tu. Okey. Selain itu, menjual dan menyimpan wang tersebut. Maksudnya di sini, kita boleh menjual barang tersebut dan wang tersebut kita simpan. Dan jika ada owner yang datang dan menuntut kembali barang tersebut, kita haruslah memberi semula wang tersebut kepada ownernya. Okey, seterusnya ialah memelihara barang. Maksud memelihara barang ialah kita perlu memastikan barang tersebut terjaga dan tiada sebarang kerosakan, kecacatan terhadap barang tersebut. Tidak salah juga kita mengeluarkan duit untuk sebarang servis terhadap barang tersebut dan sebagainya. Tindakan yang diambil bagi orang yang menjumpai harta luqatah. Di sini mempunyai dua kemungkinan. Pertama, diambil. Kedua, jika tidak diambil. Jika diambil, orang yang menjumpai barang atau harta tersebut perlulah menjaganya daripada sebarang kemusnahan dan kerosakan. Barang atau harta tersebut tidak boleh diambil jika si penemu berniat untuk memilikinya. Jadi selepas diambil, si penemu perlulah menghebahkannya kepada orang ramai dalam masa 1 tahun atau lebih jika barang yang ditemuinya itu barang yang besar dan berharga. Sekiranya barang kecil dan tidak berharga, ianya tidak memerlukan masa setahun untuk menghebahkannya, tetapi mengikut anggaran si penemu bahawa barang tersebut tidak akan dicari lagi oleh si pemiliknya. Tindakan kedua, jika tidak diambil. Jika seseorang itu khawatir akan berlaku pengkhianatan terhadap barang atau harta tersebut, maka lebih baik untuknya untuk tidak mengambil barang itu. Hukum harta luqatah berupa makanan yang remeh. Harta luqatah berupa makanan yang remeh ialah barang yang tidak tahan lama dan mudah rosak seperti tepung, buah dan sebagainya. Oleh itu, ianya boleh dimakan dan dijual supaya makanan itu tidak menjadi sia-sia dan rosak. Selain daripada makanan, jika menjumpai barang yang remeh, dibolehkan untuknya mengambilnya dan halal dimiliki. Walau bagaimanapun, jika pemilik barang atau makanan tersebut menuntut haknya, maka si penemu perlulah mengembalikan barang remeh tersebut. Dan jika si pemilik menuntut kembali makanannya, si penemu perlulah membayar kembali dengan harga makanan tersebut.
Hari ini saya nak terangkan tentang hukum pelaksanaan dan pelupusan harta luqatah oleh Majlis Agama Islam. Yang pertama, semua harta luqatah yang diterima hendaklah dihebahkan selama setahun pada khalayak masyarakat atau di media sosial. Jika pemilik asal tidak muncul, barang tersebut boleh dilelong. Aktiviti lelongan dibuka kepada masyarakat yang berminat untuk membeli barang tersebut. Kedua, bagi barang tercicir yang tidak mendatangkan faedah kepada orang yang menjumpainya, harus menyimpan di tempat yang selamat. Sekiranya pemilik asal tidak muncul, barang tersebut boleh dimanfaatkan kepada diri sendiri. Selain itu, hasil barang luqatah yang telah dilelong harus dimanfaatkan kepada urusan berkenaan dengan Islam seperti wakaf Al-Quran. Barang tercicir itu juga boleh diberi kepada Majlis Agama Islam. Sekiranya pemilik asal muncul untuk menuntut barang tersebut, beliau boleh menuntut barang itu di Majlis Agama Islam. Akhir sekali, orang yang menjumpai barang luqatah ini berhak mengenakan caj penjagaan kepada pemilik asal sekiranya pemilik asal muncul untuk menuntut barang tersebut. Hukum menguruskan haiwan mutani ini ataupun haiwan yang dijumpai terbagi kepada dua bahagian mengikut situasi dan keadaan. Situasi pertama di mana haiwan tersebut dijumpai di kawasan yang tidak berpenduduk seperti di padang pasir ataupun di kawasan hutan. Haiwan yang dijumpai di kawasan ini boleh diambil sekiranya bertujuan untuk menjaganya dan bukan untuk memilikinya. Ianya menjadi haram jika kita mengambil untuk menjadikan milik kita sendiri kerana haiwan tersebut masih mampu mencari makan dan menjaga dirinya sendiri. Situasi kedua pula di mana haiwan tersebut dijumpai di kawasan yang berpenghuni seperti di kawasan perumahan, maka ianya boleh diambil dan boleh dijadikan milik sendiri bagi mengelakkan haiwan tersebut daripada unsur khianat dan penyiksaan. Boleh jadi juga haiwan tersebut lari daripada jagaan tuannya sendiri. Terdapat tiga cara untuk menguruskan haiwan yang dijumpai ini. Yang pertama, menghebahkannya kepada khalayak ramai. Yang kedua, menjual dan menyimpan harga. Dan yang ketiga, memakannya dan juga menggantikan rugi sekiranya tuannya datang untuk menuntut kembali. Yang kedua pula ialah harta luqatah di tanah haram. Harta yang dijumpai di tanah haram ini tidak boleh dibawa keluar sama sekali kecuali dengan tujuan untuk menghebahkannya dan mengumumkannya pada khalayak ramai. Harta ini sememangnya tidak boleh diambil untuk menjadikan milik kita sendiri walaupun sudah setahun lamanya dan tidak dituntut sama sekali. Harta yang dijumpai ini boleh diserahkan kepada pihak yang berkewajipan dan berkelayakan untuk menguruskannya. Tetapi ada pendapat yang mengatakan harta tersebut boleh diambil sekiranya ianya berupa makanan. Hal ini untuk mengelakkan daripada makanan tersebut rosak dan berlaku pembaziran. Tetapi ianya perlu digantikan jika makanan tersebut masih elok dan tuannya datang untuk menuntut kembali. Baiklah, saya akan berikan kesimpulan tentang keseluruhan kajian yang telah kami kaji. Saya dapati ilmu tentang harta luqatah masih tidak diketahui ramai dan saya juga dapati ramai yang memandang sambil lewa terhadap harta luqatah. Walhal harta luqatah adalah perkara yang penting untuk diketahui dan diamalkan. Hal ini kerana ada sesetengah masyarakat yang menjumpai harta luqatah tetapi tidak melaporkannya ke pihak berkuasa iaitu Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Selain itu, MAIS juga haruslah menjalankan tanggungjawab dan memegang sepenuh amanah untuk menyelesaikan permasalahan harta luqatah. Itu sahaja kajian kami tentang harta luqatah. Sekian, terima kasih.